Assalamualaikum geng, dan bertemu kembali dalam Login React. Okay, macam ni ada satu je dalam Malaysia ni, korang takkan jumpa dekat mana. So benda ni aku tak pastilah ada orang perasan ke tak, ada orang notice ke tak, bahawa inilah mengikut tajuknya, Sony membuat comeback. Macam terkejut gila kan, comeback benda pula Sony buat kali ni kan, untuk smartphone je. So Sony telah melancarkan line up baru untuk phone diorang. Bukanlah line up baru, tapi dia punya model barulah untuk upgrade yang model tahun 2020. So ni yang model 2021. So 3 line up baru sudah semestinya sama je macam tahun lepas. So tahun ni sama je, iaitu Xperia 5, Xperia 10 dan Xperia 1. Cuma beza untuk tahun ni, semuanya adalah Mark 3. Maksudnya dia upgrade lah daripada yang tahun lepas punya. So yang baru ni adalah Xperia 1 Mark 3, Xperia 5 Mark 3 dan Xperia 10 Mark 3. Payah betul nak sebut kan, ada Mark pula dah. Mark siapa pula kan. So mesti korang pelik kan, kenapa aku punya tajuk ni yang mengatakan Sony membuat comeback. Sebab tengok telefon macam sama je kan. Ni lah aku nak cerita ni, sabar lu. Okay. So sebelum kita memulakan perbincangan ini, sebelum kita memulakan perbincangan ini, so jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, aku minta maaf sebab ada orang yang rumput, so dia akan berbunyi bising sikit lah. So pada baru-baru ini, pada 14 April 2021, Sony telah me-announce 3 model yang aku cakap tadi lah, iaitu Xperia 1, 10 dan 5 Mark 3. Aku malah nak sebut satu Mark 3. Payah betul. So aku nak banding sikit lah untuk line up kali ni dengan line up tahun lepas. So untuk line up kali ni dia ada perubahan sikit. Perubahan pada apa tu? Semestinya untuk Xperia 1 dan Xperia 5 dipacu dengan Snapdragon 888 5nm. So ada 5G, ada performance yang lebih efisien. So tu benda bagus lah, upgrade yang Sony buat pada untuk line up kali ni. Dan untuk Xperia 10, Xperia 10 ni kita boleh katakan dia adalah phone mid range lah daripada Sony. So dia memakai Snapdragon 690 5G, iaitu chipset 8nm. Okey tu kan. Okey, kali ni memang phone diorang memang semua 5G lah. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok untuk yang line up mid range, diorang tak letak lah chipset yang 5G. Mungkin salah satu sebab nak cut cost lah. Okey, apa lagi perubahan yang dibuat? So dia punya bateri dia dah upgrade. Kalau macam dulu 4000 mAh je, sekarang dia dah upgrade kepada 4500 million amps hours. So banyak lah sikit kan. Okey lah tu, daripada 4000 aku rasa dah sikit. Aku rasa 4500 tu kira okey lah. Aku rasa itu paling, orang kata apa, at least 4500. Kalau dapat 5000, 6000 lagi bagus. Tapi bagi aku 4500 mah tu dah kira okey dah lah kan. So kita tengok macam biasa je kan. Kalau kita tengok pada phone Samsung, pada phone lain, pada brand-brand lain, ada je yang dah ada spek ni. So apa yang comeback yang Sony buat ni? Apa yang menarik sangat? Apa yang dah diorang buat pada peranti untuk kali ni? So ada 3 benda, lebih kurang 3 lah, yang membuatkan Sony ni nampak serius lah untuk kali ni. So apa benda achievement ataupun apa yang telah disajikan oleh Sony untuk peranti diorang untuk pada tahun ni, kan? Apa yang diorang dah telah buat pada phone ni? So untuk pertama kali dalam dunia ini, Sony telah melancarkan pada dia punya peranti diorang, iaitu World First OLED 4K screen dengan 120Hz. Kalau sebelum ni memang Sony dah pakai 4K OLED, tapi kali ni first 4K OLED display dengan 120Hz. Memang world first lah. Memang tak ada orang buat lagi. Memang aku rasa kali ni memang serius. Diorang serius untuk kali ni. Banyak benda yang telah diorang buat. Aku boleh katakan kalau macam
tak boleh aku nak cakap lah, kalau tengok movie ataupun main game dengan skrin 4K, lepas tu OLED lagi, lepas tu 120Hz lagi, oi boleh rosak mata kan. Rosak mata sebab dapat menikmati skrin yang sangat padu daripada Sony ni. Okey, yang kedua, Sony telah menjadi yang pertama untuk menjadi world first variable telephoto dan dual PD sensor in one. So dalam satu tu dia ada dua sensor, dia ada dual sensor, PD dual sensor. Nampak lain macam Sony kali ni kan. Dia dah upgrade dekat dia punya performance, dia dah upgrade dekat dia punya kamera. Lain macam dengan skrin lagi. Lain macam Sony tahun ni. So kalau kita tengok sebelum ni, Sony memang banyak fokus pada kamera sajalah. Kita tengok dia memang banyak fokus pada kamera, untuk performance tak ada. Dan untuk kali ni memang dia fokus lagi untuk kamera, tapi kali ni dia tak adalah fokus untuk kamera saja, tapi dia buat semua. Maksudnya dia upgrade semua. So untuk kamera kali ni aku rasa memang dia buat good job lah dengan feature-features baru. Dengan eye tracking, tapi eye tracking tu dah ada dah. Dia ada real time tracking dia ada real time tracking. So real time tracking ni kalau kita boleh cakap, dia ada pada kamera Sony Alpha Sony kamera. Payah nak dapat real time tracking tu. Features tu, features real time tracking tu memang padulah untuk Sony untuk kali ni. Tapi macam mana pula untuk selfie kamera? Bila aku tengok dia punya spek gitu tu, tak adalah banyak perubahan, tapi aku harap dia ubahlah dia punya selfie kamera. Takkan nak target untuk kamera belakang je kan. Untuk kamera selfie pun mestilah nak okey juga kan. Dan untuk kali ni dia punya performance telah dioptimize oleh Snapdragon Elite Gaming. So diorang telah optimize dia punya dari segi gaming pula lah. Kalau sebelum ni kalau kita tengok dia buat pada kamera saja dan skrin, dan kali ni dia buat pada performance gaming pula. Maksudnya phone ni bukan untuk pengguna kamera sajalah. Maksudnya kalau gamers pun boleh juga nak guna. Dan yang ketiga, untuk kali ni Sony menjadi world first yang produce 360 darjah reality audio pada diorang punya stereo speaker. Kau bayangkan ni phone korang, okey. Lepas tu dia ada satu 360 reality audio. Maksudnya kita boleh dengar sekeliling. Hebat tak? Sebelum ni tak ada orang pernah buat, tapi Sony buat benda ni. Ada 360 reality audio untuk stereo speaker diorang. Lain macam kan Sony untuk kali ni. Okey, itu yang features yang aku rasa yang dia upgrade lah daripada yang tahun lepas punya. Ada je yang dia tambah-tambah sikit, tapi yang tu aku rasa korang boleh check out sendirilah. Dan harga macam mana pula? Sebab phone ni tidak di launch lagi di Malaysia dan aku tak pasti harganya berapa. Anggaran aku untuk Xperia One Mark III, aku anggarkan dia punya harga dalam 3,000 ke atas. Maksudnya dia tak akan 3,000 ke bawah lah, dia akan 3,000 ke atas. Itu aku punya anggaran lah. Okey, korang rasa berbaloi tak kalau nak beli Sony Xperia 1, Xperia 10, Xperia 5 Mark III ni? Aku rasa kalau dari segi nak kata 4K OLED display lah yang 120Hz tu, aku rasa tak semua memerlukan sebenarnya. Tapi kalau macam aku rasa untuk tengah-tengah, korang boleh ambil Xperia 5 Mark III. Sebab apa? Dia punya spek pun tak jauh beza daripada Xperia Mark 1 tu. Tapi dia punya tu lebih kata apa, lebih dia downgrade sikit lah daripada Xperia 1 tu. Xperia 1 confirm lah dia orang punya flagship. So Xperia 5 ni yang kedua dia lah. Macam anak dia lah, macam tu. Bukan anak, macam adik dia lah. So dia kena hormat lah abang dia. Tapi aku rasa kalau untuk dari segi berbaloi korang, aku rasa aku suggest untuk Xperia 5 Mark III. Dan untuk aku rasa kalau memang korang nak, memang betul-betul nak rasa dia punya feel yang Sony nak bagi kat korang tu, aku rasa korang patut grab Xperia 1 Mark III. Sebab apa? Sebab tu semua ada. Memang korang semua akan dapat, semua kepuasan korang akan dapat pada Xperia 1 Mark III. So semua benda ni atas korang jugalah, atas bajet korang, atas apa yang korang nak guna. Tapi aku rasa untuk smartphone Sony ni dia multi purpose.
Dia boleh untuk kamera, boleh untuk performance game pun boleh. Sebab dia orang dah upgrade lah dari segi benda-benda tu. So rasanya sampai di sini saja fokusan aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Dan jangan lupa Papa Roger gerak low.